Jadi kemampuan kita untuk memahami sasaran kita, kedudukan kita berbanding dengan sasaran, jurang-jurang yang ada, memilih langkah yang sesuai dengan kemampuan kita, dengan dana yang ada dan melaksanakan dengan cemerlang. Ini merupakan perkara yang perlu dilakukan secara berulang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda semua untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Kemampuan menutup jurang. Ini satu perkara penting bagi CEO ataupun usahawan. Kerana dalam menguruskan perniagaan, kita kena sentiasa memandang ke hadapan. Kita kena ada arah tuju yang nak kita capai dan tentunya apabila kita nak maju ke hadapan, akan ada jurang di antara sasaran kita dengan kedudukan yang kita ada sekarang. Jadi, bagaimanakah kita nak sampai ke sasaran itu? Inilah di antara perkara-perkara penting yang perlu diuruskan oleh seorang CEO. Kerana sekiranya dia membiarkan jurang itu terus ada, maka perniagaannya tidak akan sampai ke tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dan ini mungkin akan memberi kesan dari segi perkembangan perniagaan, dari segi daya saing perniagaan, dari segi kelestarian perniagaan. Jadi, kemampuan seorang CEO ataupun kemampuan seorang usahawan untuk mengenal pasti jurang yang ada, mencari jalan bagaimana nak menutupnya ataupun sampai ke tujuan yang telah ditetapkan, melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu, yang sesuai dengan kedudukan perniagaan, cabaran yang dihadapinya, realiti yang dia ada, keupayaan yang ada, dan akhirnya menilai sejauh manakah perniagaan telah maju ke hadapan, sejauh manakah jurang itu telah ditutup. Ini merupakan satu perkara yang penting. Jadi, menganalisa jurang yang ada di antara apa yang kita ada sekarang dengan tempat yang nak kita sasar itu merupakan satu perkara yang penting. Dan penilaian ini mestilah berdasarkan kepada data, fakta dan analisa yang tepat. Ianya tidak boleh dibuat berdasarkan kepada andaian-andaian yang tidak ada asas mata-mata. Sebab kadang-kadang sebagai manusia, kita tentunya mempunyai hasrat untuk sampai ke tempat yang dituju dengan cepat. Kita ada hasrat untuk menutup jurang yang ada di depan mata dengan cepat, dengan menggunakan daya yang kurang. Tetapi realiti sebenarnya kena kita fahami. Kita tidak boleh mengandai-andai sahaja, kita tak boleh hasrat-hasrat sahaja kerana itu semua tidak akan mewujudkan gerakan yang sebenar di lapangan. Jadi ini satu perkara penting. Apabila kita sedar jurang yang ada, kita kena cari jalan untuk sampai kepada tujuan kita ataupun menutup lubang yang ada di depan mata kita dengan cara yang sesuai. Jadi di sini perlu ada analisa dari segi pilihan-pilihan yang ada. Dan pilihan-pilihan ini kena realistik. Sebab kadang-kadang kalau kita memilih kaedah ataupun tindakan ataupun jalan yang tidak realistik, mungkin dari segi atas kertas ianya nampak cantik. Tapi dari segi realiti, susah nak dilaksanakan mungkin disebabkan tidak ada ilmu, tidak ada kepakaran, tidak cukup dana, tidak cukup sokongan dan seumpamanya. Jadi ini juga perlu kepada keikhlasan. Dan selepas dikenal pasti jalan mana yang nak kita pilih, pelaksanaan juga mesti dibuat dengan bersungguh-sungguh. Kerana tidak ada jalan yang senang di dalam perniagaan. Walaupun kita berasa kita sudah ke hadapan, kita ada daya saing yang tinggi, produk kita ataupun perkhidmatan kita sangat berbeza dengan apa yang ditawarkan oleh pesaing, harganya juga kompetitif. Tapi kedudukan ini tidak lama sebab orang lain pun akan berusaha untuk menjadi lebih berdaya saing berbanding dengan kita. Jadi memilih jalan yang realistik dan melaksanakan tindakan-tindakan yang telah
dipilih itu amat-amat penting. Dan setelah kita laksanakan apa yang sepatutnya kita laksanakan, kita kena nilai sama ada kita ni sudah bergerak ke hadapan, sama ada kita sudah sampai, ataupun jurang semakin lebar sebab realiti perniagaan sentiasa berubah. Jadi ini perkara-perkara yang perlu dibuat dengan ikhlas juga. Mungkin anda perhatikan saya sebut 2-3 kali tentang keikhlasan ini ya, sebab dalam pengalaman saya, sekiranya kita tidak ikhlas di dalam menilai kedudukan kita, kita akan cuba memilih data-data, maklumat dan juga analisa yang menunjukkan kita sebenarnya sudah maju ke hadapan, tetapi hakikat di lapangan kita belum bergerak ataupun kemajuan itu tidaklah semaju apa yang dilaporkan kepada kita. Jadi, memilih data, fakta, analisa yang benar-benar tepat dengan jujur ini penting untuk memastikan bahawa kita tahu kedudukan kita yang sebenar berbanding dengan sasaran ataupun tujuan kita itu. Jadi ini perkara yang akan kita hadapi berulang-ulang kali sebagai seorang CEO, sebagai seorang usahawan dalam pelbagai aspek perniagaan, dari segi strategi, dari segi pemasaran, dari segi operasi, dari segi pengurusan modal insan, dari segi keuangan, dari segi pematuhan. Jadi, ini merupakan satu daya yang perlu ada kepada seorang CEO, pada ahli-ahli pasukannya, kerana perniagaan akan sentiasa menghadapi cabaran-cabaran yang berubah-ubah. Kita tidak boleh anggap bahawa jika ada satu cabaran, kita berjaya selesaikannya, ianya akan pergi begitu saja dan tidak ada cabaran lain. Perniagaan ini amat dinamik. Kalau kita rasa kita sudah stabil, tiba-tiba ahli pasukan yang cemerlang yang memang kita harapkan boleh meninggalkan perniagaan. Dia boleh jatuh sakit, dia boleh mendapat tawaran yang lebih hebat daripada pesaing kita. Jadi, kestabilan di dalam perniagaan adalah satu perkara yang mungkin wujud di atas kertas saja, kerana sekiranya kita berjaya dan cemerlang pun, mungkin sasaran yang nak dituju itu dipertingkatkan lagi, dijauhkan lagi daripada kita. Jadi, ini semua merupakan dinamik perniagaan yang akan dihadapi oleh seorang CEO, yang akan dihadapi oleh seorang usahawan. Jadi, kemampuan kita untuk memahami sasaran kita, kedudukan kita berbanding dengan sasaran, jurang-jurang yang ada, memilih langkah yang sesuai dengan kemampuan kita, dengan dana yang ada dan melaksanakan dengan cemerlang. Ini merupakan perkara yang perlu dilakukan secara berulang kali. Jadi, sesiapa yang nak jadi CEO, sesiapa yang nak jadi usahawan, janganlah kita menganggap bahawa dalam berniaga ini hanya ada 2-3 langkah penting dan sekiranya ianya telah dapat dilaksanakan, tidak ada lagi saat-saat cemas di dalam perniagaan. Ini semua akan berlaku secara berulang-ulang kerana perniagaan sama dengan kehidupan kita amat dinamik. Jadi kita kena terima hakikat bahawa membina keupayaan ataupun mengadakan keupayaan untuk menganalisa dan menutup jurang adalah satu perkara penting dalam perniagaan. Sekiranya kita tidak ada, maka susahlah perniagaan kita untuk maju ke hadapan. Kita mungkin tidak mampu bersaing, kita mungkin tidak mampu untuk membina ketahanan berbanding dengan pelbagai cabaran yang ada, dan perniagaan akhirnya tidak akan menjadi sebuah perniagaan yang lestari. Jadi ingat ya, untuk maju ke hadapan kita kena kenal pasti jurang-jurang yang ada, pilih jalan-jalan untuk menutupnya dengan kaedah yang munasabah, laksanakan apa yang perlu dengan gigih, dengan bertungkus lumus agar jurang-jurang itu dapat ditutup dan kita bersedia untuk menghadapi jurang yang seterusnya. Sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Nidin ini, sila kongsikan video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel ini, kerana di channel ini ada banyak lagi video-video, playlist-playlist yang mengandungi pelbagai ilmu dalam bidang-bidang yang diperlukan untuk kita mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan. Jadi
video-video ini diterbitkan untuk membantu anda agar ilmu anda bertambah, kemahiran meningkat dan perniagaan anda menjadi lebih lestari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.